bulan yang telah lalu sedikit keistimewaan dan kehaibatan unta yang diperintahkan oleh Allah untuk kita melihat binatang unta ini. Telah saya sebut juga tamsil yang Allah gunakan untuk orang-orang yang takabur sombong, wala yadkhulunal jannah, bahawa orang-orang yang sombong takabur tidak akan dapat masuk syurga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah seekor unta dapat masuk ke dalam lubang jarum yang kecil. Telah saya bacakan ayat itu, Suratul A'raf ayat 40. Itulah tamsil betapa mustahilnya orang yang sombong, takabur, angkuh, belagak, rasa dia hebat daripada Allah dan Rasul. Dia nak masuk syurga, kata Allah, tunggu unta masuk lubang jarum. Dan saya dah sebut, di sisi Allah tiada mustahilnya untuk melompat masuk dalam lubang jarum, kerana Allah fa'alul lima yurid. Dia buat apa saja dia mahu. Tetapi ayat itu adalah tamsil untuk kita manusia berfikir betapa mustahilnya di sisi manusia untuk masuk dalam lubang jarum. Begitulah mustahilnya orang yang sombong, angkuh, rasa diri hebat, Islam tak betul, ulama tak betul, dialah yang betul. Siap engkau nak masuk syurga, tunggu untuk melompat dalam lubang jarum. Bila nak masuk? Itulah tamsil. Bahayanya angkuh, belagak, sombong. Baik, malam ni saya cuba habiskan kisah Nabi Saleh dan Thamud, di mana setelah unta itu keluar, maka diadakan perjanjian, syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabu yaumin azim. 155 156 Asy-Syu'ara. Apa perjanjian dia? Unta ni, kata Nabi Saleh, dia ada hak untuk minum sehari. Kamu Samud jangan kacau hari dia minum, besok tu dia berehat. Kamu pula ambil air dari telaga ni, unta tu tak kacau. Demikian giliran Allah tentukan. Jangan usik, kata Nabi Saleh. Wala tamassuha bisu'in. 156 daripada Asy-Syu'ara.
wala tamassuha bisu'in. Jangan kamu sentuh dia dengan kejahatan, benda tak elok. Maksudnya jangan ganggu dia, jangan pi sepak terajang dia, jangan ganggu dia. Kamu buat, fayakhuzakum azabu yaumin azim, Allah akan bagi azab pada kamu. Perangai binatang manusia lagu tu. Hak yang Allah kata jangan, hak tu dia nak buat. Itulah perangai manusia. Walhal tahu dah unta tu mukjizat. Bukan daripada zoo mana dia keluar, mukjizat yang mereka saksikan batu itu pecah dan mengeluarkan unta itu. Dan dah pesan jangan usik. Jenis hati busuk ni, jenis hati lawan Islam macam bangkai ni, dia bukan peduli. Dia buat apa saja. Sampai pada tahap mereka mesyuarat, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yang ni baca dalam An-Naml ayat 40 lebih. Allah kata di bandar mereka duduk itu 48 tak silap, An-Naml semut. Di bandar Nabi Saleh duduk tu, Allah kata ada tis'atu rahtin, tis'ah 9. Kita katakanlah 9 jahanam, 9 manusia, 9 yang cukup jahat, kepala kaum 9 orang, kaki fitnah, pembohong ni semua depa lah, 9 ekor ni jahat. Tis'atu rahtin, 9 orang jahanam punya jahat. Mereka inilah yang bermesyuarat, ambil keputusan bunuh. Unta tu kita bunuh. Sekejap lagi saya baca beberapa ayat. Kita bunuh unta tu. Fa'aqaruha, ayat selepas dia, fa'aqaruha dalam Asy-Syu'ara tadi. Maka tugas untuk membunuh dan menyembelih, bukan kata tikam, sembelih, ditugaskan pada seorang lelaki nama dia Haidar. Dalam tafsir sebut begitulah, nama dia Haidar. Dia diberi upah dengan perempuan cantik, pelepas nafsu. Hang boleh bunuh, ambil ni, ipuh mali punya, angkat. Ini perempuan ni hang punya, hang boleh bunuh, ni hadiah hang. Tengok perempuan tuan-tuan, tunggu lagi, bunuh. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin, lalu mereka membunuhnya. Sembelih, bunuh dan sembelih, sampai berita kepada Nabi Saleh akan perbuatan puak-puak Samud itu. Sampai berita kepada Nabi Saleh, lalu Nabi Saleh kata beginilah, beritahu dah jangan usik. Tapi hampa bukan kata usik, bunuh. Ginilah, qala fatamatta'u fi darikum salasati ayyam. Ayat berapa? 65 surah Hud. Ginilah kata Nabi Saleh, kamu boleh menetap
fatamatta'u fi darikum salasata ayyam. Allah Ta'ala bagi kamu tempoh salasata ayyam, 3 hari. Kata mufassirin, 3 hari yang diberi tempoh ini ialah tempoh bertaubat. Tengok Allah punya sayang, bagi tempoh lagi 3 hari. Kutlah hampa menyesal, hampa nak bertaubat, tuan-tuan, tengoklah Allah. Sebab itu baca, tengok surah Ghafir, nama pun surah Ghafir. Hamim, tanzilum minal kitabil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit taubi, syadidil iqabi, dzit taul. 4 Allah sebut. Ayat 3 surah Ghafir, surah 40 juzuk 24, ayat nombor 3 Allah cerita aku ni siapa. Allah kata aku ni ghafiriz zambi, aku suka ampun dosa hampa. Hampa dah buat salah, aku ampun. Jangan syirik ya. Hampa jangan sembah batu, hampa jangan sembah nafsu manusia. Kata Ibnu Abbas di dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyat karangan almarhum Ad-Doktor Yusuf Al-Qaradawi rahimallahu ta'ala, Allahumma ghafir lahu warhamhu, bagaimana almarhum mengambil ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan Tuhan paling celaka yang disembah oleh manusia ialah hawa nafsunya. Sembah nafsu manusia. Quran kata jangan, manusia kata okey, setuju, ikut, itulah Tuhan kamu. Jangan syirik ya. Ambil zina, minum arak, buat maksiat, minta ampun. Allah kata aku ghafiriz zambi, aku suka ampun kamu. Wa qabilit taubi, dan aku qabil. Qabil apa? Ijab qabul. Qabil makna terima. Aku menerima taubat kamu. Wa qabilit taubi, aku terima taubat kamu. Dahlah aku ampun kamu, kamu bertaubat, aku terima. Panjanglah ayat tu, 3 surah Ghafir. Nak sebut itulah aku Allah. Maka kata Nabi Saleh, fi darikum, kamu menetaplah di rumah kamu salasata ayyam, 3 hari lamanya. Maksudnya 3 hari ni tolong bertaubat. Tuan-tuan muslimin muslimat, kalau tuan-tuan muslimin muslimat hadamkan Al-Quran, kita jumpa dalam Quran banyak cerita tentang 3 hari. Kalau nak banding 4 ke 5 ke bab hari lah, kalau kita kaji Quran bab hari ni paling banyak Allah cerita salasata ayyam, 3 hari paling banyak lah. Walaupun ada sittati ayyam, 6 hari Allah buat langit dan bumi, tapi paling banyak 3 hari. Antaranya firman Allah, qala rabbi ja'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasati ayyamin illa ramza. Ayat 40 berapa, 45 ke 46 surah Ali Imran juzuk 3.
ucapan Nabi Zakaria alaihi salam ketika Nabi Zakaria diberitahu bahawa dia dapat baby, bini dia mengandung. Nanti kita sampai cerita Nabi Zakaria. Lambat lagi lah bawah. Zakaria, Yahya, Isa, Rasulullah. Lambat lagi. Dan pilihan raya negeri. Orang kata PRN 4 kali pilihan raya umum pun boleh lagi. Lambat. Tuan, Nabi Zakaria kepingin anak. Tua dah. Minta dengan Allah, Allah izin. Nak cerita 3 hari ni. Apa dia? Bila Nabi Zakaria dia rasa bahawa Allah perkenankan, Jibril datang beritahu, lam naj'alu min qablu samiyya, anak itu diberi nama Yahya. Ayat 41 Ali Imran. Anak itu diberi nama Yahya. Lalu Nabi Zakaria tanya, apa tanda bini saya mengandung? Oh, exciting lah. Rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nas. Tanda dia adalah engkau wahai Zakaria tidak boleh bercakap-cakap dengan manusia salasati ayyamin, selama 3 hari. Angka 3. Illa ramza, melainkan bahasa isyarat. Itu yang dikatakan para rasul adalah rasul yang paling teruk. Manusia yang paling hebat diuji oleh Allah, para rasul. Kita mana ada Allah uji begitu? Pregnant bini, positif urin, 3 hari tak boleh bercakap. Mana ada? Tuyuh rendah lagi ada. Kalau kena kat kita entahlah, maki Tuhan apa. Nabi Zakaria 3 hari tak boleh bercakap. Anda bayang, Allah tukalliman nas, bisu terus. Bukan main-main tu, bukan sehari, bukan 1 jam, 3 hari. Jenis pula kaki melepak kedai kopi, hak jenis mulut macam jagung beretih punya. Hak jenis mulut capui punya, perempuan kedai kopi, tiba-tiba jam 3 hari tak boleh bercakap pasal bini mengandung. Saya ingat dia maki Tuhan apa, jenis Melayu. 3 hari tak boleh bercakap Nabi Zakaria. Illa ramza, kecuali guna bahasa isyarat. Ada hukum faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin. Ada hukum, antaranya kafarah sumpah, it'amu 10 masakin. Mula-mula Allah suruh bagi makan 10 orang fakir miskin. Ini dalam suratul Maidah ayat berapa? 80 lebih. Cek, 80 lebih. Kafaratul aiman, kafarah sumpah. Siapa yang bersumpah dengan sengaja, lepas tu dia langgar sumpah dia, berat. Tapi jenis muka tebal macam kulit buaya, dia tak peduli, mampu yang apalah dia kata. Jenis muka tebal, dia tak ada heran punya. Sumpah ni main-main saja. Kafarah sumpah apa dia? Pertama, kamu kena bagi makan 10 orang fakir miskin yang biasa mereka makan.
Tanya dia lungguk 10 orang fakir miskin ni, tanya, hampa selalu makan apa tengah hari? Dia berkata ikan 3 rasa. Pai 10 orang. Belanja je lah, makan apa pun, janji makan, bagi makan. Atau tak boleh kiswah, tak boleh bagi makan. Allah kata au kiswah, bagi mereka pakaian. Kiswah makna pakaian, kiswah kelambu Kaabah. Boleh malabis pun pakaian, kiswah pun pakaian. Ni kena tengok ayat. Allah kata bagi mereka pakaian. Kata para ulama memadai. Kotlah beli serban seorang selai, cukup dah. Beli kain serban seorang selai, 10 helai. Selai kata RM5, baru RM50 beli kat Makkah. Bagi seorang satu, cukup dah, lepas dah. Fatahriru raqabah, atau engkau membebaskan seorang hamba abdi. Ikut urutan, mula bagi makan, lepas tu tak mampu bagi pakaian, lepas tu nak bebas hamba abdi, lagilah tak mampu. Maka Allah kata faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin, maka kalau kamu tak mampu, maka puasalah 3 hari. Kafarah, sumpah puasa 3 hari tu paling lah. Ingat cerita 3 hari. Juga ada hukum 3 hari. Ayat 196 Al-Baqarah, hukum haji tamattu'. Tamattu' ialah mengerjakan umrah di bulan-bulan haji. Dia belum wukuf lagi, tetapi di Makkah itu setelah katalah 2 minggu dia kerap melakukan umrah, sedangkan itu bulan haji, maka jadilah haji dia tamattu'. Kalau dia berada di dalam ihram sepanjang di Makkah sampailah hari wukuf, sampailah dia melontar 10 Zulhijjah untuk tahallul awalnya dengan tidak dia mengerjakan umrah, maka jadilah hajinya ifrad. Sepanjang masa sebelum wukuf dia memakai ihram, dan muslimat berada di dalam ihram kalau buat ifrad. Maka dalam hukum tamattu' dia kena bayar dam 1 ekor kambing. Dan duit ini kita akan tinggalkan kepada petugas-petugas Makkah sebelum kita bergerak ke Arafah. Kita tinggal dah duit tu. Petugas Makkah akan buat dam untuk kita. Kita tak usah gaduh. Berapa? 800 rial. Bayar 800 rial 1 ekor kambing. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Bawah nak habis ayat 196 Al-Baqarah. Allah kata barang siapa yang tidak mampu, duit tak ada, 800 rial bukan sikit, banyak, dia pula tak berapa cukup duit, maka dia boleh memilih untuk berpuasa. Maka hendaklah dia berpuasa selama 10 hari. Lalu Allah pecahkan 10 hari itu, 3 ayyamin fil haji, hendaklah dia berpuasa 3 hari waktu musim haji. Buat di Makkah 3 hari. Wa 7 bila dia raja'tum, kembali ke tanah air. Tilka 'asharatun kamilah, demikianlah 10 hari yang sempurna. 3 hari di Makkah, balik Malaysia buat lagi 7 hari. Tak semestinya berselang-selang, tak semestinya berturut-turut, tetapi jangan sampai musim haji tahun depan mesti habiskan 7 hari itu, selang-selang pun tak apa, begitu. Itu
3 hari dalam Quran. Baik, takat ingatlah, banyaklah dalam Quran. Nak sebut kata Nabi Soleh, siap kamu duduk menetaplah, aku dah warning dah, jaga 3 hari. Kata ulama, 3 hari itu ialah taubat. Allah Maha mengetahui mereka tak hendak bertaubat, mereka rasa mereka betul. Lalu bagaimana Allah menjadikan wajah-wajah mereka pada 3 hari itu? Wajah mereka bertukar. Pada hari pertama wajah mereka menjadi kuning, macam orang mati, kuning. Wajah tu jadi kekuning-kuningan hari pertama. Hari kedua wajah menjadi merah padam. Hari ketiga wajah menjadi hitam legam. Puak sama masuk yang gangster 9 ekor tu mati awal lagi. Hak gangster 9 ekor tu, yang tu mati awal lagi. Yang kuning, merah, hitam muka ni, ini tak termasuk tis'ati rahtin, tak masuk 9 mangkuk ayun tu. Hak tu mati awal, ditimpa oleh batu yang besar. Ketika mereka selesai menyembelih unta mukjizat, seketul batu telah menghempap mereka, 9 mati. Ini yang kuning, merah, hitam ni hak jenis muka yang mereka ni bukan 9 orang, tapi melawan lah Samud. Jenis melawan, jenis tak reti bahasa, jenis merasakan peraturan undang-undang Allah ini menyekat kebebasan, jenis yang merasakan bahawa kita tak perlu kepada peraturan hidup. Inilah yang pernah ditulis oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahawa di antara sikap orang-orang barat, sikap orang yang tak nak kepada agama, ialah mereka merasakan halal dan haram itu meragut kemerdekaan diri. Salah tu. Halal dan haram bukan meragut kemerdekaan kita. Perintah halal dan haram, terutama dalam Islam, ialah untuk menjaga kita. Larangan, tegahan ini untuk menjadikan hidup kita mulia. Tapi Barat punya tafsiran begitu, meragut kebebasan, kemerdekaan. Ini Qaradawi sebut dalam kitabnya Al-Iman wal Haya. Bukan meragut, tetapi menjaga kita untuk memerdekakan kita di dalam syurga. Sebab bila masuk syurga, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathanal ard minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. 74 Az-Zumar, second last, nak habis ayatlah 75, 74 Az-Zumar. Allah cerita bagaimana ucapan syukur ahli syurga. Ahli syurga bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sadaqana wa'dah, yang telah membenarkan janjinya kepada kami, memasukkan kami ke dalam syurga, dan telah memberi kami kebebasan haitsu nasya. Dalam syurga ni Allah bagi kami nak bergerak ke penjuru mana syurga pun tak ada larangan dah. Merdeka. Tu merdeka, tu kebebasan.
Sampai Allah sebut besok dalam syurga hampa berjalanlah ke mana hampa nak berjalan. Hai sunasya, ke mana hampa nak pi. Dunia tak boleh. Hampa nak berjalan, berjalanlah, tapi ada sekatan, ada undang-undang. Hampa nak jauhlah ke, hampa nak rehlah ke, hampa nak apa ke, dia ada undang-undang. Apa dia? Sampai waktu semayang, semayang. Itu jangan pergi tempat-tempat yang bahaya, tempat yang boleh bawa dosa. Pergi sarang pelacur, itu tak boleh lah. Pergi tempat minum arak, tak boleh lah. Jalan Allah bagi, ada sekatan. Syurga tak ada. 74 Az-Zumar, Allah kata hampa bebas merdeka nak pi mana pun pi. Dunia tak boleh ada sekatan. Nama dia halal, haram, peraturan, undang-undang. Hampa tak boleh keras suka hati hampa, tak boleh. Tapi orang tanda agama kata Qaradawi, dia anggap itu benda menyusahkan. Salah tu. Beritahu tempat tak ada undang-undang. Beritahu. Semua tempat ada undang-undang. Jalan raya ada undang-undang. Jangan kata speed trap. Nak sampai Sungai Tani Utara kan 3 papan kamera warna kuning tu bukan suruh berhenti ambil gambar tu. Tu papan nak bagi kita warak. Daripada 200 tinggal 100 speed. Lepas papan ketiga Tok Wali lah tinggal 80. Kamera duduk tunggu depan. Awak hang takut sebab undang-undang. Alanggak tengok 300 tak ada maaf punya. Kamera is 300, no discount, tak ada pasal. 300 pergi bayar je biji. Warak tinggal 80 daripada 200 jadi. Lepas papan ketiga tu warak lah. Hampa lah, bukan aku. Warak pasal apa? Undang-undang. Situ selalu aksiden, kena buh papan. Tayar hamba ada undang-undang tak? Ada? Pergi tengok tayar tu. Dengar reti raba, cek bunga lah. Pergi tengok dekat tayar tu dia tulis apa? Selain daripada lebar tayar dengan rim 255 stroke R15. Contoh, lebar 255, rim 15. Cuba tengok ada nombor tepi tu. Tu bukan nombor ekor, orang jangan tikam. Tu nombor berapa hang boleh speed berdasarkan tayar. Jangan duk gila speed sampai 200. Tayar rim 13. Rim 13 hampir speed 200, tinggal besi lah meletup. Dia tulis dekat tayar tu nombor tu. Hampa cek internet, tengok apa makna. Berapa nombor tu, berapa speed. Nombor yang ni berapa speed. Ada yang speed sampai 220. Nombor dia tu dekat tayar tu. Tayar mahal lah, Michelin, Continental, Goodyear. Takat tayar Taiwan nampak jangan buat hal. Boleh pergi pejabat, balik pejabat, boleh gagah lah. Tayar Taiwan hang speed 200, jawab dia pergi Taiwan tu. Murah lah, 110, 120. Michelin berapa sebiji? 500. Sebiji 500 Michelin. Bawa sedap lah. Goodyear sebiji 400 lebih. Tuan, nombor kat tayar tu undang-undang. Apa tengok? Jangan nak kira speed lah. Dia kata 180 lah, jangan lebih. Kurang daripada tu tak apa. Sebab dia boleh meletup. Sebab itu saja kekuatan getah dia berdasarkan tayar yang kita beli. Undang-undang walaupun tengah bawa kereta, mau cerita nak pi akhirat tak ada undang-undang, tak ada halal haram,
bukan menyekat kita, tetapi akan memerdekakan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, 3 hari Allah bagi, kuning, merah, hitam. 3 hari Allah bagi peluang. Allah Maha mengetahui kamu tak sudi nak bertaubat. Sebab tu saya kata, ingat Allah punya sayang kat kita. Allah bagi peluang bertaubat. Kasihnya Allah. Cuma jangan take for granted. Nak buat dosa, jangan. Kerana Nabi pesan pada Aisyah, wahai Aisyah, pada dosa itu ada tuntutan. Itu yang takut. Walaupun dosa kecil, jangan dia buat lebih kurang alai-balai lah, kecil. Jangan. Sebab pada dosa tu ada tuntutan. Itu yang kita takut. Lalu kedegilan mereka Allah hukum. Tuan-tuan, saya dah sebut sebelum, bangsa ini bangsa punya teknologi canggih. Watanhituna minal jibal, mereka boleh menoreh gunung-gunung batu. Hebat. Pergilah ke Al-Hijr, ke Madain Saleh. Batu pula yang mereka toreh tu macam-macam nama. Ada yang untuk istana, dia panggil istana. Ada yang untuk perkuburan, makam. Ada yang dewan, macam-macam nama yang mereka buat untuk bangsawan-bangsawan mereka. Hebat. Tahun 2008 PBB mengisytiharkan Madain Saleh, 7 Wonders of the World, sebagai barang yang hebat, sebagai tempat purba warisan PBB dunia yang mesti dijaga. Tahun 2008. Hebat. Teknologi yang tak terfikir oleh akal. Tetapi bila mereka punya teknologi canggih, mereka teringin rasa nak lawan Rasul. Itulah padah dia. Fa arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir, dalam surah Al-Qamar. Kalau dalam surah Asy-Syu'ara Allah sebut ringkas saja. Allah kata fa akhadhahumul azab, dan mereka ditimpa azab. 158. Dalam surah Al-Qamar ayat 30 lebih begitu, Allah kata fa arsalna alaihim, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah, kami telah utus kepada mereka sayhatan wahidah, satu tempikan suara diikuti dengan gempa. Tempikan suara dari langit. Mufassirin dengan tafsiran berbagai. Ada yang menyebut tempikan Jibril alaihi salam, ada yang kata kilat peti yang kuat diikuti dengan gempa. Fakanu kahashimil muhtazir, jadilah mereka laksana kahashim. Hashim, apa makna Hashim? Buku dalam kitab sirah yang dikarang oleh ulama Al-Khudhari, dalam sebuah kitabnya menyebut apa makna Hashim, kenapa digelar Bani Hashim. Hashiman, Arab kata Hashiman. Hashim makna hancur. Hancur. Kita baca surah Al-Kahfi, wadrib lahum mathalal hayatid dunya
kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah. Hashim makna hancur. Kenapa kata Imam Al-Khudari dipanggil keturunan Nabi, datuk nenek moyang Nabi dengan Bani Hashim? Kalau translate, anak-anak hancur. Kenapa? Sebab kegemaran mereka, budi baik mereka. Setiap kali musim haji, datuk nenek moyang Rasulullah akan menjamu mereka. Orang yang datang buat haji ini dijamu, haji zaman jahiliah, dijamu dengan bubur, masak bubur. Kemudian bubur tu ditabur dengan kacang yang ditumbuk. Datuk nenek moyang Nabi dia akan tumbuk kacang bagi hancur. So kacang tu ditumbuk bagi hancur, kemudian ditaburkan di atas bubur itu, diberi makan kepada mereka yang datang mengerjakan haji. Zaman tu Nabi tak lahir. Kata Imam Al-Khudari, atas perbuatan itulah digelar Bani Hashim. Hashim makna hancur, iaitu kegemaran mereka menumbuk lumat, menghancurkan kacang untuk ditabur atas bubur dan diberi makan tetamu yang hadir di musim haji. Dekatlah Bani Hashim. Hashim makna hancur. Baik, surah Al-Qamar, fakanu kahashimil muhtazir, maka jadilah Samud laksana daun-daun yang telah hancur dikunyah oleh binatang ternak. Boleh bayang tak? Lembu kunyah rumput, kunyah dia luah. Lagu mana rumput? Itulah dia Samud. Kahashimil muhtazir, hancur macam rumput dimakan binatang ternak. Entah boleh bayang, seorang pun tak tinggal kecuali Nabi Saleh dan pengikut-pengikutnya. Tak ramai. Yang lain Allah hancur musnahkan, dan mereka hancur sehancur-hancurnya. Inilah kesudahan mereka yang biadab lawan Islam, kerana tak ada Rasul, melainkan semuanya membawa ajaran Islam. Mbuhlah hang nama Soleh ke siapa ke yang Allah utus, semua bawa Islam. Para Rasul bawa Islam. Maka bila hampa lawan orang bawa Islam, hampa siap, hampa akan tunggu kehancuran daripada Allah, tak di dunia, akhirat. Jangan rasa lega maki Islam, jangan rasa lega keluarkan ucapan menghina Islam, jangan rasa lega keluarkan ucapan ragukan orang kepada Islam. Setakat nak sebut lebay, tu tak apa lagi, sebab lebay lawan dia sakau, tu tak apa lagi. Setakat kamu sebut lebay, mestilah versus sakau, yang tu no problem, tak ada masalah lagi. Tapi bila hina Islam, siap. Bukan pak lebay nak bagi balas Allah, pak lebay tak ada kuasa apa nak balas Allah. Jaga, jangan duk sedap mulut, kata lebih kurang, fitnah lebih kurang. Allah sebut dah dalam hadis kudusi, barang siapa yang menyakiti wali aku isytihar perang ke atas mereka. Hadis sahih, hadis kudusi. Hampa sakiti tok wali aku, kata Allah, aku isytihar perang. Kita wali nikah,
Aish, jangan kita wali nikah. ni maksudnya ulama-ulama yang haibat, yang ikhlas, yang nak bawa kita menuju redha Allah, yang ajak kita jangan rasuah, jangan tipu, tegakkan keadilan. Hidup tak lama, nanti nak jumpa munkar wa nakir. Tak ada siapa boleh tahan bila Nabi sebut munkar wa nakir. Matanya berwarna biru, kulitnya berwarna hitam, matanya biru, suaranya laksana halilintar. Tuan-tuan tak takutkah ketika keseorangan di alam barzah, ketika tak ada siapa nak tolong dah? Itulah tugas ulama dalam bidang apa pun kamu Perdana Menteri kah, kamu menteri kah, kamu orang biasa kah, kamu agung sultan kah, kamu tidak lari daripada undang-undang dan peraturan Allah. Halal halal, haram haram, tak boleh kona. Tak ada siapa terkecuali. Maka jangan kita jadi manusia yang menolak agama, menolak Islam dalam keadaan kita menolak para ulama. Sebab ulama ikhlas bimbing kita. Mana ada ulama tuk-tuk guru ajak kita jadi jahat? Tak ada. Ikhlas. Walaupun ulama tidak sempurna, ulama bukan rasul. Ulama ada salah dan silap. Betul. Macam mak ayah kita. Mak ayah kita bukan sempurna, tapi wajib tak kita taat kat mak ayah kita? Wajib. Walaupun ayah isap okok. Walaupun ayah tu isap okok dan anak tu tolong beli rokok. Sila ibu lain siap pipe orang tua tu, bukan rokok, siap pipe, siap alat pencuci pipe lagi. Kan dia ada alat cuci pipe tu, korek dia kan. Ada ada dia punya bros dia tu. Hak ni orang hisap pipe. Tapi dia ayah, wajib tak tuan? Wajib. Sempurna ke hisap rokok? Hisap rokok pula, hisap rokok sempurna. Hisap pula rokok sempurna. Walaupun dia hisap rokok sempurna, dia tak sempurna. Kena taat tak? Taat selagi dia tak ajak kita lawan Allah. Selagi mak ayah kita tak ajak kita sembah patung lawan Islam, wajib taat walaupun mereka tak sempurna. Ulama begitu, wajib kita bersama ulama, wajib kita bersama dengan orang yang nak bimbing kita menuju redha Allah. Walaupun ulama tak sempurna, ada salah silap dia, tapi tetap dia nak bawa kita jumpa Allah. Tuan-tuan, tak nak ke nanti hari kiamat? Kan Allah kata, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Nanti pada hari kiamat kami akan bangkitkan kamu dengan pemimpin kamu. 71 Al-Isra, kan Allah pesan, buka tafsir, kita bangun bukan bangun kosong, kita akan bangun dengan pemimpin kita. Siapa yang kita ikut di dunia dulu? Kita ikut ulama, kita akan bangun kumpul dengan ulama. Siapa cakap? Allah. Kamu ikut hantu raya, kamu akan bangun dengan dia. Jangan rasa sedap tuan-tuan. Hidup di dunia ni, jangan rasa sedap. Boleh maki ulama, boleh kutuk orang agama. Jangan. Sebab sampai masa kamu akan dihukum Allah. Allah boleh buat sekejap je, lumpuh sebelah badan kamu. Tak boleh bangkit dah. Nak pergi pejabat apa tak boleh. Hai, jangan. Lumpuh sebelah badan. Allah boleh buat, jangan berlagak. Sebab itu semua apa yang kita ada, kuasa, duit, ilmu, gunalah untuk bimbing rakyat, bimbing manusia menuju redha Allah. Kamu jangan cross the border. Jangan. Kamu akan musnah. Tak ada seorang pun yang selamat.
bila mereka cross border lawan Allah, tak ada, mesti kena punya. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah habis bulan depan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bulan depan hak ni Nabi Ibrahim memang lama punya cerita, panjang. Nabi Ibrahim berlambat ayat dia, kita nak baca, kita nak hurai. Tapi sempat lagi lah pilihan raya negeri, jangan bibak. Sempat, walaupun panjang ayat cerita Nabi Ibrahim ni, memang cukup panjang. Daripada dia berkahwinnya sampailah dia berjuang, kita akan tengok satu tentang cerita Nabi Ibrahim. So habis kisah Nabi Saleh alaihi salam, Rasul berbangsa Arab, di mana kaumnya Samud punah, hancur, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kufur kepada Allah melalui Nabi Saleh, membunuh unta mukjizat dan lawan Nabi Saleh. Akhirnya mereka dihancurkan dan boleh pergi ziarah Madain Saleh di Al-Hijr di utara Madinah. Kita boleh tengok kawasan kampung mereka dan ambil i'tibar. Wallahu a'lam. Kita baca surah Al-Mulk.